Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan berilah peringatan, sesungguhnya memperingat manusia tentang ilmu, tentang tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaatnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita menyatakan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana berkeizinan pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita ada di rumah Allah ini bagi meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan pada tengah hari ini sekali lagi saya nak memetik sepotong lagi hadis kursi sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulu Allah Ta'ala, ya bani Adam, unzur ila nafsika wa ila jam'i khalqi, fa in wajadta a'azza 'alaika min nafsika fasrif karamatuhu ilaika, wa illa akrim nafsaka bitawbah wa amalin salih, atau kama qala. Baik, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, lihatlah kepada dirimu dan sekalian makhlukku. Jika engkau dapati seseorang yang lebih mulia daripada dirimu, maka pindahkanlah kemuliaan itu kepada dirimu. Jika tidak, muliakan dirimu dengan bertaubat dan beramal dengan amalan yang saleh. Baik, jadi di antara intipati hadis yang kita baca ini, Allah Ta'ala ingatkan, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, kecil, besar, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, miskin, hitam, putih, Melayu, Cina, Arab, Banjar, Allah Ta'ala ingatkan, unzur ila nafsika, lihatlah kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukku. Makna dia, Islam ni dia suruh cermin diri, dan ataupun kita panggil dalam istilah agama dia muhasabah diri. Dan makna dia, tang mana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita. Semua orang ada lebih dia, dan semua orang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan kepada masing-masing. Dan tak semestinya dia boleh ceramah di depan, dia ni orang penting. Orang yang tukang panggil penceramah pun penting juga. Dan orang yang panggil penceramah pun tak semestinya penting. Orang yang dengar ceramah pun penting juga. Kalau tidak, penceramah nak ceramah macam mana? Dan semua ni benda yang penting. Dan orang yang dengar ceramah pula, dia mesti ada kreatif pula, macam mana cara nak supaya ceramah ini, supaya dia berhasil untuk nak meneruskan ceramah-ceramah yang akan datang. Maka dia buatlah salah satu cara dia, sambil-sambil ustaz berceramah, tabung ceramah lalu. Tabung tu pun penting juga, sebab semua nak pakai duit. Dan kita nak buat apa pun kena pakai duit. Dan nak buat surau ni pun, nak hiaskan surau ni pun pakai duit. Surau ni tak boleh kun fayakun. Dan jadi makna dia semua orang yang penting. Jadi makna dia, Islam nak supaya lihat diri kamu, bab kata pepatah Melayu, dan disebutkan cermin diri ini, kita nak jadikan diri kita ni hari ini lebih baik daripada semalam. Selalu ayat yang kita dengarkan. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Yang ni kita ulang banyak kali pun nak tengok macam mana semalam baik ke, hari ini elok. Cermin diri kamu, cek diri kamu. Dan baik, itu yang pertama. Baik, kan, kemudian kepada sekalian makhlukku, kepada sekalian makhlukku, mana dia tengoklah Allahu Akbar, dalam banyak-banyak apa yang Nabi SAW tinggalkan khazanah ilmu ni, agak-agak dia ada tak yang kita boleh setakat hari ni kita boleh istiqamah untuk mengamalkannya. Mesti ada punya. Ataupun daripada ramai-ramai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, takkan tak ada satu yang boleh kita jadikan contoh untuk kita nak ambil dia punya akhlak dia ke, dia punya cara ibadat dia ke, untuk kita nak letakkan dalam diri kita. Dan contohlah kita ambil
bagaimana seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Contohlah banyak sahabat-sahabat ni. Dan saya buat contoh Anas bin Malik. Pasal apa Anas bin Malik ni? Di antara Anas bin Malik ni kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Yang pertama sekali, Anas bin Malik ni dia merupakan pembantu Nabi SAW lebih daripada 10 tahun. Satu. Yang kedua, Anas bin Malik ini pula dia merupakan seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW umur panjang, anak ramai. Dan dia pula antara sahabat yang kedudukan di segi ranking disebut oleh ulama muhaddisin, ulama hadis, ranking yang ketiga daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan dulu saya biasa sebut dekat sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan sekalian, ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ingat ke lagi? Saya yakin dan percaya serta confident memang lupa punya. Dan siapa di antara sahabat dia? Yang pertama, ranking yang pertama ni saya rasa semua ingatlah, Abu Hurairah. Ingatlah sikit, tak apalah, tak rugi pun. Manalah tahu kok besok boleh syafaat kita. Ranking yang kedua, Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Yang ketiga, yang paling banyak ni, Anas bin Malik, yang kita dah baca kata-kata Anas bin Malik ni. Yang keempat, Sa'id Al-Khudri. Kalau kita tengok hadis Nabi kan, Sa'id ibn Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri paling banyak meriwayatkan hadis, ranking yang keempat. Yang kelima, iaitulah Jabir bin Abdullah, yang paling banyak meriwayatkan hadis, Jabir bin Abdullah. Kalau tuan-tuan nak tulis elok, jangan tulis zaman Abdullah pula, kan tersilap pula. Itu kekasih awal dan akhir. Nah, kemudian yang keenam, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, iaitulah Ibnu Mas'ud. Dan yang ketujuh, isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana saya rujuk dalam kitab Dr. Karim Zaidan, dan tajuk dia Usul Dakwah, dan makna dia kaedah dakwah. Dia menyebut bagaimana kata-kata Anas bin Malik, di antaranya disebut bagaimana dia ni umur yang panjang. Pasal apa umur panjang? Nabi tolong doa. Sebab dia ni mengabdikan diri dia. Bukan mengabdikan maksudnya menyembah Nabi, tidak. Makna dia berbakti kepada Nabi, jadi pembantu Nabi lebih 10 tahun. Dan Nabi doakan dia umur panjang. Dalam riwayat saya baca, Anas bin Malik umur dia mencecah hingga 133 tahun. Nah, kemudian Allah Ta'ala takdirkan dia anak ramai. Dalam riwayat menyebut anak dia sehingga kan mencecah hingga 33 orang. Anak lah, tapi isteri tak tahu banyak mana. Anak 33 orang. Dan Anas bin Malik ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sebab hari-hari duduk tepi Nabi, dia berkhidmat dengan Nabi ni, sehingga dalam riwayat menyebut Nabi tiap-tiap kali nak pergi semayang, dia, Anas bin Malik lah, dia siapkan selipar dia. Tiap-tiap kali Nabi nak ambil semayang ni, air wuduk ni Anas bin Malik lah sediakan. Nabi sampai di masjid, tempat mihrab Nabi itu, tempat hamparan Nabi itu, Anas bin Malik lah sediakan. Dan bila duduk bersama Nabi lebih 10 tahun, bermakna banyaklah dia dengar ucapan-ucapan ataupun sabda-sabda Nabi SAW. Sebab apa? Macam kita lah, kita tak kenal bos kita dalam jabatan kita. Dan tak kenal ramai, tak banyak tak kenal, ataupun tak kenal lebih dekat lah bos kita. Dan yang kenal rapat dengan bos kita ni siapa dia? Driver dia. Driver dia dah 10 tahun ikut buah dia, kata dia tahu bos dia ni nikah 1 ke nikah 4. Tahu. Kita tak tahu. Dan bos dah nikah 2 bos. Takkan tanya punya. Ni driver dia tahu. Makna dia bos nikah 4 tahu. Dan bini keempat lah. Bini keempat ada ni, dia kerja dengan Bank RJ di Saudi contohlah. Kan? Dia tahu sebab aku tolong bawa dia selalu buat. Dia tahu. Itu cerita tentang bagaimana Anas bin Malik ni bila banyak duduk dengan Nabi, dia banyak dapat maklumat-maklumat, sehingga ketika mana Anas bin Malik dia hampir-hampirlah kemuncak dia ni, nazak dia, maknanya dia sakit lah, umur 130 tahun, dan anak ramai, cucu ramai. Pada ketika itu dia pesan kepada anak dia, wahai anak-anakku, sebagai apa yang ditinggalkan oleh khazanah ilmu Nabi SAW, supaya kamu ni dalam kehidupan kamu ni ada berbekal. Bekal apa dia? Supaya kamu dalam kehidupan kamu ni berpencen lah, senang cerita. Nak jadikan diri kamu ni pencen kubur.
Ni istilah baru ni. Biasa dengar pencen kubur ni. Maknanya kita dah mati dah, tak ada dah, tapi manfaat dia masih lagi kita dapat. Kalau nak jadi pencen kubur ni, 7 perkara ni kamu buat, kata Anas bin Malik. Kan kita selalu dengar Nabi SAW sebut bila mati anak Adam ni 3 benda yang bantu lagi. Sedekah jariah, ilmu boleh manfaat, dan al-walid salih, kan, iaitu melahu. Jadi Anas bin Malik tambah lagi, ada 4 lagi. Dan di antaranya dia kata nak jadi pencen kubur, yang pertama sekali iaitulah orang yang buat sungai. Orang yang buat sungai dengan syarat sungai itu airnya masih digunakan oleh orang ramai untuk dimanfaatkan untuk nak menanam tanam-tanaman ke, untuk nak buat kebun ke, orang nak mandi ke, orang nak, untuk manfaat orang ramai. Allahu Akbar. Sebab itulah kan kalau kita tengok berapa banyak pahala yang digarap oleh Wan Muhammad Saman, dan yang bina terusan. Ialah orang utara panggil ban, orang sini panggil terusan. Mana sungai lah tu. Dengan sebab dia gali terusan itu, berapa banyak orang-orang di Kedah masih lagi. Sekarang ni terusan Muhammad Saman masih ada lagi. Sebab saya duduk diam, Ustaz tahu tak, terusan Wan Muhammad Saman tu masih ada lagi. Masih lagi air dialirkan ke kawasan-kawasan pertanian. Wan Muhammad Saman tu dia buat terusan tu dengan menggunakan cangkul, bukan menggunakan bulldozer. Berapa banyak pahala dia dapat dengan sebab dialirkan ke sungai itu, ke tanah-tanah bendang, tanah pertanian ataupun tanah sawah ni. Berapa ramai petani-petani yang boleh menanam padi. Dengan padi itu pula dia boleh jual padi, dia boleh kepada zakat ibadat. Dan kalaupun tak dia tanam padi ni pun, kalau tak boleh kepada zakat pun cukup-cukup dia untuk makan dia, mana dia boleh dengan sebab padi itu dan jadi beras. Dengan sebab beras tu dah dimanfaatkan semua oleh orang ramai. Dan pagi-pagi kita boleh manfaat dengan sebab beras. Ada nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi impit pun ada. Tengah hari nasi Arab, nasi tomato, nasi apa lagi, macam-macam nasi ada. Nasi hailam, macam-macam nasi ada. Lepas ceramah kita makan nasi. Itu pun kalau ada. Kenapa? Anak ceritakan bagaimana orang yang Wan Muhammad Saman berapa banyak pahala dia dapat. Wan Muhammad Saman ni dia buat terusan itu tahun berapa? Contoh tak ambil ilmu alam. Dulu sekarang bagi geografi lah. Contoh tak belajar ya. Tahu bila dia buat terusan? Tuan-tuan ni semua masuk mak tahfiz je. Sejarah langsung tak tahu ni. Sebenarnya saya pun tak ingat tahu bila. Tak apalah nak ceritakan bagaimana dengan sebab dia alirkan sungai itulah berapa banyak pahala yang dia dapat. Jadi kalau nak pencen kubur dia tak buat sungai. Satu. Yang kedua, orang yang menggali telaga. Orang yang menggali telaga dengan syarat air dia masih digunakan oleh orang ramai. Sebab itu tuan-tuan, rumah kita, kampung kita masih ada telaga lagi, pastikan bagi dia jelek, jangan bagi dia buta. Tuan-tuan, Allahu Akbar, kan banyak hari ni, banyak telaga-telaga pergi semua dah buta belakang lah. Saya Alhamdulillah arwah atuk saya meninggal dunia tahun 97, tapi telaga masih ada lagi. Saya ingatkan dekat Pak Mas saudara saya dulu di kampung kata ni makcik, pastikan telaga ni mesti ada berfungsi lagi. Jangan bagi dia buta, bagi dia colek. Dan macam mana cara nak colek dia? Sudah bagi colek lah. Cara dia colek tu senang ya. Beli pam air itu salurkan rumah kita, salurkan mana-mana belah. Sebagaimana ada manfaat untuk anak cucu, selagi itulah katuk berpencen dalam kubur. Sampai hari ini Alhamdulillah. Sebab di kampung saya tu memang semua ada telaga laku. Sebab saya sendiri pun dapat nikmat api dalam kacau air dalam bosi ni, potik topi tengah menyalur ni. Ketika umur 18 tahun. 18 tahun tu baru dapat nikmat api air ni. Tahun 86 baru dapat nikmat api air. Jadi mana sekampung tu semua pakar-pakar ada telaga belakang. Sekarang ni telaga cuma tinggal satu je, telaga atuk saya. Jadi mak dia nak supaya nak jadi pencen ni, buat telaga, gali telaga. Wah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dan daripada Jabal Uhud kita akan singgah di Pasar Kurma. Kan ada Pasar Kurma. Pasar Kurma tu nama dia Bi'rul Osman.
Bi'rul bahasa Arab, Bi'rul ni bahasa Arab maksudnya telaga, perigi. Osman Ibn Affan. Osman Ibn Affan beli telaga tu daripada seorang Yahudi yang masa tu zaman kemarau. Musim kemarau. Dia menyebabkan umat Islam tak ada telaga. Osman ni dengan duit Osman kita tahu orang yang Allah Ta'ala bagi lebih harta, dia beli telaga tu, dia wakafkan untuk orang Islam. Dan telaga tu masih lagi ada lagi di tengah-tengah kebun kurma, di pasar kurma. Bukan pasar kurma di Mina, pasar kurma di Bi'rul Osman tu masih ada lagi. Dan kebun kurma tu pula Islam tak buka lah, dia buka bulan Ramadan ya. Kebun kurma tu kita nak ambil buah dia, makan percuma, bawa balik kena bayar. Makan free, makanlah banyak mana dekat kebun kurma tu, makanlah, tapi bawa balik kena bayar. Jadi musim umrah ni, musim biasa, musim haji tak buka. Dia buka bulan Ramadan dia. Bulan Ramadan dia pandai juga Arab kan. Bulan Ramadan baru boleh makan kan. Kalau tak buat balik kau bayar kan. Dia buka. Saya 3-4 kali masuk, alhamdulillah masih lagi tengok Bi'rul Osman tu masih ada lagi telaga tu. Ada dia kata Bi'rul Osman, inilah Bi'rul Osman tu. Dan masih lagi di kawasan-kawasan sekeliling tu ada 2-3 buah rumah gunakan untuk pekerja-pekerja dia mandi, pekerja-pekerja dia untuk salurkan air. Osman Ibn Affan. Osman Ibn Affan wafat berapa lama dah tuan-tuan? Sampai hari ini ganjaran pahala dia masih ada lagi. 2. Yang ketiga dia kata orang yang membina masjid dengan syarat selagi mana masjid itu diguna pakai oleh untuk ramai, selagi itulah kamu berpencen dulu. Sebab itulah kadang-kadang kalau ada orang minta rumah untuk nak buat bina masjid, bagi sikit. Tak boleh bagi 2,000, tuan-tuan bagi 200. Banyak juga 200 kan. Tak boleh bagi 200, tak apa, bagilah 20 ringgit. 20 ringgit pun sah, itu pun kau chicken chop dengan cara susu lepas tu sah kata. Tak apalah, bagilah 2 ringgit. 2 ringgit ni pun bayarlah juga Ustaz. Tak apa, bagi 2 kupang. 2 kupang pun Ustaz, tengoklah kupang ada lebih. Memang nak kena perampar sampai 2 kupang pun tak boleh nak bagi. Kau buat bakhil dengan kita terus kan. Nak ceritakan begitulah bagaimana kan. Nak supaya apa? Nak bagi ni, nak bagi supaya Allah Subhanahu bagi manfaat kepada kita semua dengan harta kita ada. Macam bank rakyat lah. Bank rakyat kan ada tabung besi tu. Kan tabung besi tu kan. Tapi kalau kita fikir-fikirkan pasal apalah nak buat tabung lagi. Awak bank rakyat ni tak ada duit ke? Berbilion untung kan. Tapi tak sampai lah 2.6 bilion kan. Berjuta untung kan. Untung banyak. Tapi pasal apa buat tabung lagi? Kan? Masjid-masjid pasal apa buat tabung lagi? Sebenarnya nak bagi peluang kepada kita ni, nak infak harta. Itu je kan. Baik, okey. Itu bina orang bina masjid. 3 kata Anas bin Malik. Yang keempat, nak berpencen kubur, iaitulah orang yang mengajarkan ilmu dengan syarat selagi mana ilmu itu diamalkan. Wah, akbar kan. Mak kita ajar kita semayang dulu sampai kita tahu rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qawli. Sebelum ni kita tak tahu rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qalbi. Apa dia rukun qawli ni, apa dia rukun fi'li, apa dia rukun qalbi. Sampai hari ini kita dapat manfaat dia. Maknanya kita berpencen kubur. Contohnya kita buat ibadat, beramal. Contoh kita berpuasa bulan Ramadan. Kita berpuasa bulan Ramadan ni, siapa yang ajar kita rukun puasa? Oh, ustaz tu yang mengajar. Oh, kita mengajar. Berapa banyak pahala kita dapat yang selama ni kita tak tahu rukun puasa. Banyak. Bulan Ramadan tu pun saya dah tanya tuan-tuan dah. Ramai yang tak tahu rukun puasa ni. Kalau tengah hari ni saya tanya rukun puasa, boleh jawab ke? Rukun puasa dah berapa? Ustaz nak ceramah-ceramah, ustaz tanya banyak-banyak. Apa kan? Nyampah tengok. Rukun puasa tak lepas teruk lah tuan-tuan kan. Rukun puasa ni tak susah. 2 je. Yang pertama, niat. Yang kedua, takkan meratakan air seluruh badan tu. Menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit. Bukan matahari dan terbit matahari buat puasa dah. Terbit fajar itu pun tak lepas lagi ni. Ini kena buat kena lepas asar, kena buat ceramah juga ni makna kan. Tak apa dah ceritakan makna dia itu katakan ilmu selagi mana dia ajar itu ilmu yang berkaitan dengan agama. Apatah lagi ilmu duniawi ini, apa juga ilmu dia ajar, yang ilmu tu beri manfaat selagi mana dia ajar, selagi itulah dia berpencen kubur.
Wah, ini ilmu yang Anas bin Malik ajar kepada kita, kita boleh amalkan salah satu daripada dia sampai hari ini dapat pencen kubur. Allah Akbar. Saya ingat lagi bekas Menteri Besar Kelantan almarhum Datuk Abdul Aziz bin Ahmad ketika pernah datang di sekolah saya. Dia kata, semua kamu semua pelajar-pelajar lepas besok, lepas habis mengaji besok, habis bas lagi mengajar ngajar. Tak apa mengajar sekolah, jaga sekolah lah. Kalau kamu tak boleh ceramah, yang boleh ceramah, yang boleh mengajar, supaya ilmu ni berterusan, supaya ustaz-ustaz yang mengajar ni ilmu dia masih dia dapat, dia akan menjadi pencet buku dia. Allah Ta'ala ngajar. Sebab apa dia tengok banyak pelajar-pelajar kadang-kadang dia tak minat, lepas mengajar tak minat nak mengajar, lepas belajar tak minat nak mengajar. Ramai sahabat-sahabat saya tak minat nak mengajar, sama-sama dapat pergi Mesir tapi tak mahu belajar, tak mahu nak mengajar. Dia minat bawa bas. Sekali buat bas ekspres, konsortium bas ekspres. Nah, dia tak minat. Dia seorang tu minat bawa kilang. Dia bawa kilang. Siapa boleh nak bawa kilang? Ramai awet petang kita. La ilaha illallah. Tak boleh nak ceritakan bagaimana mengajar. Mana dia selagi mana ilmu tu diajar, selagi itulah dia memberi manfaat kepada kamu, di mana menjadi pencen kubur kamu. Baik, okey. Itu yang kedua. Yang keempat, yang kelima, dia kata orang yang menanam tanaman dengan syarat selagi mana buah-buah tu dimakan oleh orang ramai, buah-buah tu dimakan oleh binatang-binatang. Allahu Akbar. Kok tuan-tuan ada tanah-tanah di kampung ke, arwah mak kita ke, arwah atuk kita ke, tanah rambutan ke. Kalau balik kampung sekali tengok banyak buah rambutan ni banyak, bagi tahu kampung siapa nak ambil. Tupai nak makan, biar dia makan. Kan buah ni bila banyak ni binatang makan, tupai makan pun ada, kan kelawar pun makan pun ada, kan keluar makan pun ada, kelompang makan pun ada. Tak tahu kelompang? Tak tahu. Ni payah ceramah memang pandang. Tak tahu kelompang. Keluar tu keluar, bukan keluar tu juhur tu lah. Tak apalah, dia bukan macam kelawar tu lah. Dia nak makan, dia makan. Jangan kita tembak. Sahabat saya dulu di Batu Purau. Bila kita boleh sebut Batu Purau, dalam kepala kita ingat durian banyak lah. Pergi, kalau kata bagaimana seorang sahabat ni, dia durian itu isi dia memang cantik. Bila isi cantik ni, musuh ramai lah. Satu hari dia geram, dia kata berkerok, bukan berkerok. Kerok ni pergi makan dia punya buah durian dia, yang menyebabkan dia geram, dia habis nampak, dia tembak. Tiba-tiba dia tertembak ibu kerok yang sedang mendukung anak kerok ni. Dia tengok dekat dada ni kena peluru ni, semua patah tu. Aduh, dia tengok kerok tu dalam keadaan bersabung nyamuk tu. Tangan sebelah kanan dia kata dia pegang dahan. Tangan kiri ni sempat nak pergi ambil anak kerok ni, anak dia ni. Anak dia masa tu merontok-rontok anak kerok ni. Merontok-rontok mana, takkan saya nak bunyi kerok juga. Tuan-tuan balik bunyi lah sikit. Dan tu nak bunyi ketuk lah. Kan saya pun tak tahu bunyi kerok macam tu lah bunyi dia. Bunyi dia tiba-tiba dalam keadaan dia sempat pegang anak dia tu. Anak dia pop, dia letak dekat dada. Dan dalam keadaan dia tengok anak kerok tu sempat isap dia susu dekat mak tu. Dia kuat dua pampuk dia tu. Allah ni zalim sangat. Dia patah-patah siapa ni. Lepas ni kerok pada makan, kau makanlah kan. Dan mana dia ada cara lain yang boleh nak halau. Allah Akbar. Sebab kita ni pun ada juga peri kebinatangan, ada juga. Kita ni peri kemanusiaan memang ada kan, tapi peri kebinatangan ada juga. Jadi kalau binatang ni, selagi mana binatang tu makan buah-buahan ni, selagi itulah kita berpahala. Contoh kalau nak pahala banyak, tuan-tuan tanam buah kurma. Tanam buah kurma. Bulan Ramadan kita sedekah dekat surah Barakah, surah sedekah ke Masjid Jamil. Siapa punya? Kita boleh tanam buah kurma. Selalu buah kurma ni bulan Syakban tu dah berbuah lah. Mana kita bagi, pakat-pakat kita dah bagi bulan Ramadan orang nak buka puasa. Dengan sebab buka puasa tu buah yang kita tanam tu berapa banyak pahala kita dapat. Dan mana kita sedekahkan semua buah kurma tu. Tuan-tuan, kalau boleh tanam banyak ni, kita sedekahkan, maknanya kita lebih banyak pahala daripada Yusuf Ayub boleh. So, saya sikit ibadah dia keedah, dia ambil dia kurma Tunisia, kita ni kurma kita sendiri. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, dia kata bagaimana nak berpencen kubur, kata Anas bin Malik, iaitulah orang yang menulis mazhaf Quran dengan syarat Al-Quran itu dibaca. Tak boleh tak agak-agak, kalau kita agak-agak kita balik hari ini
satu hari kita baca, kita tulis satu huruf satu ayat Al-Quran. Contoh surah Yasin ada 83 ayat. Satu hari kita tulis satu ayat. Yasin, video. Besok pagi wal Quranil Hakim. Pergilah di mana-mana kan. Mana cukup 83 hari, cukup satu surah Yasin kita baca. Kita tulis. Kemudian wariskan pada anak kita. Kalau apa-apa jadi pada ayah mak, kata baca yang ayah tulis ni. Baca yang ayah tulis ni. Sebab itulah kalau boleh lah, Ustaz saya tulisan khat saya tak apa nak cantik Ustaz. Tak apa, tulislah yang Bismillahirrahmanirrahim paling kurang lah. Tu panjang sana saya nak tulis pun tak apa nak cantik juga lah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari nak tengok tu ayah tulis tu Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pahala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di antara apa lagi yang jadi pencen kubur, iaitulah orang yang meninggalkan anak yang soleh dengan syarat dia doa lahu, dengan syarat dia mendoakan kepada kedua orang tua dia. Dan maknanya nak didik anak jadi anak yang soleh. Allah Akbar. Betul zaman sekarang ni kadang-kadang nak didik anak tuan subhanallah lelah. Nek lolah kata orang Islam. Nek latih. Kita cakap satu dia jawab 10. Allah. Saya sekali forum dengan Ibu Misani, peringkat kebangsaan di Batu Pahat Johor. Siapa kena majlis tu lupa saya. Allah Alhamdulillah, lupa nama dia. Alhamdulillah dia kata anak dia ada 5 orang. Dia tokoh misalnya 5 anak dia doktor. Dia kerja apa? Dia kerja kerani sekolah. Kerja kerani sekolah. 5 orang anak doktor. Saya tanya dia apa rahsia ni sampai 5 anak doktor. Ustaz, saya bukan hanya anak saya 5 doktor Ustaz saja Ustaz. Kelima-lima menantu saya semua doktor. Allah. Lagi dong lain kita kata. Allah Akbar kan satu. Kemudian dia kata kalau balik satu kali raya tu 10 orang doktor adalah satu rumah. Baru-baru ni saya sakit Ustaz, dia kata bukan seorang doktor pergi rawat saya, 10 doktor rawat, campur doktor hospital lagi 11 doktor rawat dia. Ya Allah, saya tanya dia apa rahsia dia. Ustaz saya tak pandai macam Ustaz. Dia kata Allah saya pun tak cerdik juga kan. Cuma dia kata dia buat 2 benda ni. Apa dia kata? Yang pertama Ustaz kan, saya pastikan apa yang saya dapat, dia kata 5 duit pun saya takkan terlibat dengan benda haram. Walaupun 5 sen, 5 duit pun saya tak terlibat dengan haram. 5 duit kan. Ini bukan cerita 2.6 bilion kan, 5 duit tak mau terlibat dengan benda haram. Satu. Yang kedua, tak ada hisab bangun malam. Itu dia doa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah Ta'ala suruh bangun malam minta kepada Allah. Yang tu yang saya boleh buat sekarang. Allah Akbar. Sentuh hati bila tengok. Mana nak ceritakan, nak didik anak jadi anak yang solat. Sebab hari ni penat tuan-tuan kan, kita bimbang dalam situasi yang ada pada hari ini. Saya hari Selasa lepas, saya ingat lagi balik ceramah malam, isteri saya menung. Kenapa? Tak pasal apa, kita bimbang isteri menung ni. Isteri kalau suami menung tak bimbang kan. Dia bimbang juga betul. Saya buat aku menung ni kan. Tak balik ke hak-hak nombor 2 contohlah. Dan ni kita menung, saya tu siapa tu. Baru tengok 999. Ada cerita apa kata? Penangkapan pada malam sambutan kemerdekaan. Lebih 80 pasangan tangkap di bilik hotel. Kan kebanyakan pasangan ni semua budak remaja-remaja tingkatan 4, tingkatan 5. Kan? Bila tangkap dia kata ada seorang pasangan ni, laki ni terjun tingkap, baju pun tak ada ambil. Apa ni berlari itu dalam keadaan boleh pun. Tutup depan, tutup belakang tu gede-gede. Allah Akbar dia kata. Kemudian tanya budak perempuan ni, kan, kamu ni macam mana ni? Apa dia kata, malam merdeka, kita nak merdeka lah. Dia kata, ya Allah. Lepas tu bagi nama telefon mak, tanya mak dia. Kan, puan, ni anak puan nama, ya anak saya nama sekian-sekian. Dia kata, dia tak ada di rumah ni. Anak saya dia ada di rumah kawan dia, ulang kaji pelajaran sebab tahun ni dia ambil SPM. Puan, anak puan kami tengah tangkap ni, berkedudukan berzina dalam bilik hotel ni. Ya ke? Ya. Puan datang untuk nak jamin ke apa-apa kita. Mak dia pergi. Dan mak dia kata apa? Sabar anak.
Macam mana ujian Allah? Mak dulu 3 kali kena tangkap juga. Enam buti enam koi buti koi. Ingat pun nak balasah tadi tu lah. Pupur dia kata mak dia pun kena tangkap 3 kali juga. Ya Allah. Kau tak tengok 999? Tu payah tonton TV tak tengok. Saya kata kalau macam ni lah sambut kemerdekaan, maksudnya maknanya kita ni masih lagi dijajah, masih lagi terjajah lagi. Betul lah kata McKinley, kalau tuan-tuan belajar kan sejarah India. Kan India, McKinley ni dia orang Eropah, dia biasa menjajah India. Dia kata lambat laun bumi India ni kita akan tinggalkan. Dan sebelum kita tinggalkan India ni tak apalah, India ni biar dia kulit-kulit India, makanan cara makanan India, tetapi selera dia buat macam mana kita nak. Ada dia tengok apa keseronokan dia. Dia bagi semua, dia sponsor, dia bagi macam-macam lah. Sebab itulah bagi saya baca cikgu mengajar apa ni Sokhabar Cosmo tak silap saya. Di India satu hari, satu tahun buat filem ni, pembikinan filem ni, filem Hindustan lah, 883 buat filem setahun. Kita setahun ada 360 hari. Bermakna satu hari 2 atau 3 filem siap. Filem melimpah ruah. Sampai kan ada yang berofis, ada yang tak berofis, mencecah sampai ke dalam negara kita ni. Bagi kita hari-hari, dalam negara kita ni hari-hari dia Hindustan. Kan? Z, variasi 108 Astro 9 sampai pukul 12 Hindustan. Ni sekejap lagi 2.30 sampai 5 petang Hindustan. Malam ni 9 sampai 12.20 Hindustan. Kan? Hari Jumaat malam Sabtu TV1 12.30 Hindustan. Malam tadi Hindustan TV2 pukul 10 sampai pukul 12 hari Sabtu Hindustan panggung Sabtu 2 petang sampai 5 petang. NTV7 pukul hari Ahad 4 petang sampai 7 petang Hindustan. Dan masa sama serang budaya orang. Kalau saya dalam kajian master saya buat bagaimana khurafat dan bid'ah dalam masyarakat Melayu. Saya buat bagaimana ada satu mata pelajaran nama Muqaranah Al-Adiyah, Muqaranah perbandingan agama. Kita kajilah banyak agama Kristian, agama Yahudi, agama Islam, agama Buddha, macam mana cara ibadat. Saya dalam kumpulan agama Hindu. Supervisor saya nama dia Ustaz Hambali. Dia kata, bagaimana kamu kaji orang Hindu ni cara ibadat macam mana? Dia kata, cek kata orang Hindu cara ibadat dia dengan menyanyi. Cara ibadat dia menyanyi. Dia apa tu upacara keagamaan dia menyanyi. Sebab itu tentang hati-hati. Di Hindustan kita pun sedap nyanyi. Sebenarnya dia memuji dia punya tokoh-tokoh dia. Ungge jagadi sehari, suami dah jahadi sehari. Kan ada kan? Itu cara dia puji dia punya mentera-mentera. Sebab itu apa benda pun dia dalam bentuk nyanyi. Bicara keagamaan dia menyanyi. Tentang bisa tengok filem yang agak popular lah. Nama filem tu Kucuk-Kucuk Fatahi. Syaruhan memegang watak Rahul, Kajol memegang watak Anjali. Dan ketika Anjali itu bertunang dengan Salman Khan, dia memegang watak Aman. Tunangnya dia sebelum dia pergi ke api itu kan dia menyanyi. Dia nyanyi Merah ayah Mucuk leme. Tetapi ingat dulu ni, jangan tunjuk warna lah ada saya. Jadi kajian maknanya bukan kita nak menafikan, maknanya cerita dia cara ibadat dia begitu. Sebab kita takut kita terikut pula, walhal dia memuji mentera dia. Sebab itulah tuan-tuan bagaimana nak ceritakan bagaimana kemerdekaan ini kita sambut ni, kita bebas daripada semua benda lah yang tak bersangkut paut dengan benda yang Islam ni dah kita buatkan. Maknanya benda yang Islam yang suruh buat ni kita buat lah. Hak masih lagi kita buat. Saran-saran penjajah ni masih lagi. Pada dia kita buat lagi lah benda-benda kemaksiatan masih lagi kita hidupkan lagi. Bermakna kita ni masih dijajah, masih lagi terjajah. Yang menyebabkan anak-anak kita pemikiran itulah disebut merdeka. Apa dia faham merdeka? Bebas lah. Malam ni mak bagi bebas, ayah bagi itu yang dia faham. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau merdeka tu saya ingat saya forum dengan Datuk Abu Asad Al-Hafiz. Datuk Abu Asad kata, Allah, anak doa malam ni boleh doa ialah hujan turun selebat-lebat dia. Tapi tak hujan tak turun pula kan. Tak apalah nak ceritakan, kita doa lah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kemerdekaan dalam negara kita ni supaya kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala turunkan keberkatan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita
supaya kita dapat menjadikan diri kita ni orang yang berbekal dengan bekalan di dunia untuk kita nak menanti kehidupan akhirat. Jadi Anda mudah-mudahan apa kita kongsikan pada episode hari ini ada manfaat isi Allah Ta'ala rasa terkuat dalam hadis saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.